Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati yang dikasihi Al-Fatihah Imam Surah Al-Hikmah. Seterusnya sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian hadis Sahih Muslim kita. Masih lagi di dalam tajuk besarnya Salatul Musafir, solat orang dalam musafir. Pada malam ini tajuk yang keempat, iaitu muka surat 258. Tajuk yang keempat, mengqasar solat di Mina. Tak kira musim haji ke tak musim haji. Sebahagiannya ini di musim haji. Hadis 440 Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Mina salat al-musafiri wa Abu Bakr wa Umar. Bukan masih sih. Wa Utsman 8 sinin atau qala 6 سنين. قال حفص يعني ابن عاصم وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي أمي ini makna ya ammi, itu makna ya لو صليت بعدها ركعتين قال لو فعلت لأتممت الصلاة. Mim tu Sahih Muslim asalnya 272 146 tu bersuara dia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, Abdullah ibn Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat di Mina seperti solatnya orang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Solatul musafir. Juga Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar pun semayang macam tu juga, semayang 2 rakaat, semayang orang musafir. Dan Utsman selama 8 atau 6 tahun. Sayyidina Utsman pula di peringkat awal pemerintahan dia dalam tempoh 6 tahun atau 8 tahun pemerintahan dia semayang orang musafir juga. Dia qasar 2 rakaat. Lepas tu dia buat tamam. Riwayat kita ni dia tak sebut sekadar tu je. Riwayat yang lebih panjang lagi dia sebut. Sayyidina Utsman ni dia memerintah dalam 12 tahun. 8 tahun yang pertama dia qasar. 4 tahun yang kemudian tu dia buat tamam. Dia jadi imam, dia semayang penuh. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Hafaz yakni Abu Asim mengatakan bahawa Ibnu Umar pernah melakukan solat di Mina 2 rakaat. Abu Asim ni ulama tabi'in. Dia kata Abdullah ibnu Umar yang menjadi periwayat hadis ini. Lalu dia tambah lagi, dia kata Abdullah ibnu Umar semayang di Mina pun 2 rakaat. Dia mengqasarkan semayang. Kemudian dia tidur. Aku bertanya kepadanya, Ibnu Asim bertanya,
kepadanya, wahai pak cik, ai ammi, ya ammi, wahai pak saudaraku. Gelarang menghormatilah. Apakah engkau solat lagi 2 rakaat sesudah itu? Lau sallaita ba'daha raka'atain, adakah selepas ni nak semayang 2 rakaat juga? Kalau aku mahu berbuat begitu, kata Ibnu Umar, lau fa'altu la atmamtu salata. Kalau aku mahu berbuat begitu, tentu aku telah menyempurnakan solat 4 rakaat. Maknanya ialah lepas dia tidur artinya lepas ni dia akan semayang 2 rakaat pula. Okay. Bukanlah dia semayang dalam bentuk yang taman. Kalau dia nak taman, tadi dah dia semayang 4 rakaat. Okay. Artinya dia semayang orang musafir. Okey, berhubung dengan hadis yang kita baca ini, berlaku perbahasan yang panjang di kalangan para ulama hadis dan para ulama fiqh. Di mana yang sabit daripada Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan majoriti para sahabat, mereka apabila pergi ke Mina, mereka semayang qasar sahaja, tidak jamak. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW semasa hayatnya. Berbeza di Arafah, Nabi semayang jamak dan qasar. Adik-adiknya banyak, nanti kita akan perincikan dengan lebih detail bila kita masuk dalam bab haji nanti. Ini bab semayang jamak dalam bab semayang ini. Okay. Nabi SAW dia mari ke Mekah. Ada yang kita baca dulu. Dia mari ke Mekah hari yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dia duduk di Mekah. Ke-7 tu dia pergi ke Mina. Hari ke-8 tu dia pergi ke Mina. Hari ke-8 Zulhijjah, hari yang ke-8 Zulhijjah dia pergi ke Mina. Dan masa dia duduk di Mina ni, masa duduk Mekah dia daripada Mekah dia pergi ke Mina. Di Mina ni lah dia semayang qasar je. Dia duduk situ, dia tak jamak. Semayang qasar saja. Asar 2 rakaat, Zuhur 2 rakaat, Maghrib berapa rakaat? Setengah. Maghrib lah ada qasar Nabi Salam mana setengah. 3 juga. Isyak 4 rakaat. Ketika di Mina, Nabi qasar. Yang 4 ni Nabi qasar. Subuh dah lah. Kemudian hari yang ke-9 Nabi pergi ke Arafah. Di Arafah ni pula Nabi solat jama'an wa qasran. Nabi semayang jamak dan qasar situ. Kemudian Nabi hari yang ke-10 bermalam di Muzdalifah. Malam di Muzdalifah ni Nabi jamak qasar juga, sama ada takdim ataupun takhir. Di Mina sahaja Nabi qasar sahaja. Sama ada yang mari sebelum wukuf ataupun selepasnya. Jadi ada perbahasan yang panjang berhubung dengan perkara ini. Sebahagian mengatakan ini adalah ketika haji. Sebahagian mengatakan tak kira lah bila-bila masa musafir. Dan dalam hadis yang kita baca ni pula disebutnya Nabi, Abu Bakar, Umar qasar di Mina. Tetapi Sayyidina Uthman Ibn Affan sampai kat tahun ke-8 pemerintahan dia sahaja dia qasar. Lepas tu dia buat penuh tamat. Jadi ini berlaku pertikaian di kalangan para ulama berhubung dengan perkara ini. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa Sayyidina Uthman buat tamat ni? Peringkat awal Sayyidina Uthman ni tahun yang ke-9 lah, menurut satu riwayatnya. Tahun ke-9 pemerintahan dia pergi haji. Kemudian dia buat tamat.
orang ramai bising sebab menyalahi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, menyalahi dari buat oleh Sayyidina Uthman ibn Affan ini. Riwayat Imam Ahmad di Hamzah. Lalu apabila orang bising membantah Sayyidina Uthman ibn Affan, lalu Sayyidina Uthman ibn Affan menjawab, aku buat begitu pun kerana ikut perintah Nabi. Kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, dia kata, apabila seseorang itu kahwin dengan penduduk sesuatu tempat, kahwin dengan penduduk di suatu tempat, kata Nabi, falyusalli salatal mukim, maka hendaklah dia semayang sebagaimana orang mukim di situ. Dia kahwin orang situ, dia kena semayang sebagaimana orang yang mukim di situ, kena buat tamak. Itu alasan yang dikemukakan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada tahun tu kebetulan dia pergi buat haji. Jadi di Mina tu kena warna kahwin orang situ. Itu ceritanya, dia kahwin orang situ dan dia niat bermukim lama di situ. Selepas haji dia tak balik lagi, dia bermukim di situ beberapa ketika. Jadi sebab itu dia buat tamak. Sebab dia nak duduk di situ selama beberapa ketika. Lepas tu dia balik Madinah lah, sama dengan isteri dia. Jadi alasannya ialah kerana dia jadi orang mukim, dia kahwin di situ. Okay. Tapi dalam riwayat Muslim kita ni dia tak sebut secara umum je bahawa Sayyidina Uthman pernah buat tamak. Jadi inilah yang menjadi pertikaian di kalangan para ulama. Jadi orang pegang teks hak Muslim ni saja sahayalah termasuk mazhab kita. Dia kata boleh juga buat taman walaupun musafir. Saya sudah uraikan di minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Khilaf di kalangan ulama, ada yang kata apabila kita musafir paling kurang wajib qasar, tak jamak pun. Sebahagian ulama termasuk dalam mazhab kita, dia rukhsah, boleh pilih nak qasar ke nak buat tamak. Tetapi dalam mazhab kita pun lebih afdal qasar. Sebab itulah yang sabit dilakukan oleh Nabi SAW. Sepanjang dia musafir, dia tak pernah buat tamak. Begitu juga Abu Bakar dan Umar dan sebagian besar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma timbul masalahnya, Sayyidina Uthman dia khalifah, tiba-tiba dia buat tamak. Maka inilah yang menjadi pertikaian. Mazhab kita ni menjadi dalil boleh juga kalau kita nak buat tamak. Hak yang kata dah boleh ni, dia ni dia buat lagu mana pula? Dia kata, dia pakai riwayat Imam Ahmad tadi, kerana Sayyidina Uthman ni dia kahwin masa situ, dia jadi mukim lah situ, pasal tu dia buat tamak dan dia balik dia buat. Sebahagian ulama pula dia kata Sayyidina Uthman buat tamak ni sebab dia nak duduk lama di Mina selepas haji. Peristiwa ini berlaku lepas haji, kerana dia nak menyampaikan, dia sebagai khalifah nak menyampaikan ilmu kepada umat Islam yang datang daripada pelosok dunia, termasuk orang Badui yang banyak berkumpul di Mekah dan di Mina. Sebelum bertolak tu berehat situ dulu, maka Sayyidina Uthman mengajar. Maka dalam suasana yang seperti itu, dia niat mukim dalam tempoh yang lama, sebab itu dia buat tamak. Dengan perbahasan dia tak ambil panjang perbincangan dia. Hari ini ada orang qasar, ada orang buat tamak. Yang paling baiknya dari segi afdaliyahnya ialah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud di peringkat awal apabila orang sebut Sayyidina Uthman buat tamak ni, Abdullah ibn Mas'ud sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab begitu sekali kejut maknanya. Pasal apa Nabi, Abu Bakar, Umar tak ajin buat tamak, qasar. Tetapi berlalu masa oleh kerana Sayyidina Uthman buat begitu, tak kata apa lah dia.
Sebab Nabi pun ada sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Berpegang teguhlah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ini dia mempunyai keistimewaan disebut dalam hadis-hadis ini. Bukan sahabat Nabi ini sendiri pun Nabi kata bagaikan bintang di langit. Mana-mana yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Ada sebabnya mereka buat dengan alasan-alasan yang tertentu. Begitu juga beberapa orang sahabat ikut Sayyidina Uthman juga, walaupun tak kahwin yang masih itu pun, akhirnya menjadi khilaf yang muktabar di kalangan ulama. Musafir ni wajib qasar ke, boleh juga buat tamat. Khilaf mazhab kita boleh nak buat tamat, tetapi dari segi afdalnya ialah qasar. Sebahagian ulama wajib qasar, Nabi tak pernah tak qasar. Sayyidina Uthman ni dia kata kerana Sayyidina Uthman menjadi orang situ, kahwin orang situ. Mazhab kita pula jawab, dan ni sahabat-sahabat lain kalau kahwin orang situ pun ikut taman juga. Sayyidina Uthman jadi dah habis perbahasan dia, maka menjadi khilaf berpanjangan hinggalah ke hari ini. Sayyidina Ali dalam 1 tahun ketika Sayyidina Uthman kahwin orang situ dah sekeluar taman dah. Tiba-tiba Sayyidina Uthman sakit di Mina pada musim haji. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pergi ziarah Sayyidina Uthman di Mina. Tak ada. Lalu bila sakit, orang suruh Sayyidina Ali jadi tu imam. Sayyidina Ali kata, kalau nak suruh aku semayang tamam, aku tak boleh jadi tu imam. Kalau aku semayang kosong, tak apa. Kamu nak buat tamam, orang situ tak apalah, orang Mina ni. Aku sanggup jadi imam, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kerana Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka ini semayang kosong ketika di Mina. Jadi begitulah latar belakang hadis ini dan suasana di zaman para sahabat lagi sudah berlaku pertikaian berhubung dengan perkara ini. Macam azan 2 kali Sayyidina Uthman juga buat ni. Sayyidina Uthman ni banyak juga dia buat benda-benda baru, tetapi diperakui oleh para sahabat. Kita nak buat benda baru tak boleh. Kita Nabi tak beraku. Sahabat-sahabat besar ni diperakui oleh Nabi SAW. Antaranya semayang hari Jumaat azan 2 kali yang telah kita baca dalam bab Jumaat dulu. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar azan sekali je. Nabi mari naik atas mimbar, Nabi bagi salam, kita baca dah hadis dulu dalam salat Jumaat. Nabi duduk, kemudian bila bin Rabah azan, lepas azan Nabi khutbah lagi. Begitulah yang di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Mari zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, manusia dah mula leka. Zuhur dah maknanya duk main pasal lagi. Maka galik. Kadang-kadang dia ingat, kena Jumaat. Dah baca khutbah duk main pasal lagi. Maka Sayyidina Uthman mengarahkan supaya dilaungkan azan 2 kali. Azan yang pertama ni menurut riwayat yang sahihnya, Sayyidina Uthman suruh laung di pasar, bukan dalam masjid, pasar. Dan sebelum masuk waktu zuhur, sebagai memperingati hari Jumaat supaya bersiap sedia. Itu asalnya Sayyidina Uthman. Dan para sahabat tak kata apa, menjadi ijma' para sahabat. Walaupun dia betul-betul penambahan, sama Nabi kata. Tapi macam saya kata tadilah, oleh kerana alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan ada adik-adik lain lagi, mereka ni macam diberi otonomi juga dalam agama, kelebihan, dan mereka ni faham bahawa mereka adalah murid Nabi yang hampir dengan Nabi. Semayang terawih, sebahagian kita mazhab kita ni buat 20. Kalau ikutnya perintah Sayyidina Umar. Nabi sendirinya dalam hadis-hadis yang sahihnya semayang malam ni buat 8 je. Begitulah
Artinya boleh berpegang dengan pandangan para sahabat yang besar ini, kerana ada jaminan dari Nabi SAW. Azan 2 kali pun Sayyidina Ali tak ada apa. Apabila dia jadi khalifah di zaman dia arah azan sekali pula seluruh negara kembali sebagaimana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlalu masa, ada orang azan 2 kali, ada orang azan sekali, terpulanglah. Ada di negara Arab pun begitu, Mekah Madinah buat 2 kali buat lagi. Cuma di Mekah, Madinah dan negara Arab ni saya tengok azan 2 kali ni, azan yang pertama tu sebelum masuk Zuhur. Dan itulah yang sahih ni, yang sahabat datang daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan. Cuma tempat kita ni masuk Zuhur baru dia azan. Lepas tu rehat sekejap baru azan yang kedua bila imam naik di atas mimbar. Okay. Kalau kita pergi umrah ke pergi haji ke Mekah hari Jumaat tu cuba berhati. Katakan Zuhur pukul 1.30 lah kira hari. Azan yang pertama tu pukul 1 yang bang dah, setengah jam awal. Setengah jam awal. Anda masuk Zuhur lagi ya bang dah. Macam dalam masjid juga pukul seluruh Mekah lah. Kemudian apabila sampai masuk waktu Zuhur, imam akan naik atas mimbar, beri salam, dia duduk, bila akan azan pula kali yang kedua. Okay. Tapi dalam kitab-kitab fiqh, termasuk dalam kitab fiqh mazhab kita, azan waktu kedua tu dia panggil azan yang pertama. Azan mula-mula tadi tu dia panggil azan yang kedua, kerana menghormati azan yang ada di zaman Nabi hanya satu. Ni penambahan kemudian, maka dipanggil azan yang pertama tu yang nombor 2. Azan yang nombor 2 mula-mula tu dipanggil azan nombor 2 dalam kitab-kitab fiqh mazhab kita. Saya mula-mula faham gitu juga masa 30 tahun dulu bila belajar, begitu istilahnya, kerana menghormati apa yang dibuat di zaman Nabi SAW. Kita mesti bersegera datang Jumaat apabila mendengar azan yang pertama. Tak boleh lagi nak bagi mopo, nak gapo, tak boleh dah. Fas'au ila dzikrillah, kena bersegera sembahyang. Dan kitab fiqh mazhab kita dia kata selepas azan yang pertama. Jadi kalau orang tak faham baca sekadar gitu je, masuk waktu tu tak boleh dah. Maksud azan pertama tu azan yang kedua, imam naik atas mimbar beri salam. Situ barulah takbir. Okey. Mari awal tu lagi baik Tapi dari segi hukumnya tak boleh tu hak yang kedua, sebab hak tu yang asalnya yang ada di zaman Nabi. Ayat Quran tu azan tu lah. Okey. Ini penambahan zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia Saudi ni di mazhab Hambali ni. Mazhab Hambali ni kalau ikut mazhab hadis sembahyang Jumaat ni boleh buat sebelum masuk waktu Zuhur. Dia sembahyang suku bukan macam sembahyang Zuhur dah. Nak buat sebelum waktu Zuhur pun tak apa. Kita mengkiaskan kepada Zuhur, maka mesti kena didirikan Jumaat dalam waktu Zuhur. Walaupun mazhab dia boleh buat sebelum Zuhur, tetapi setakat ini dia meraih pelbagai mazhab juga. Waktu dia mula masuk Zuhur juga. Azan yang kedua tu apabila masuk waktu Zuhur, baru imam dia naik di atas mimbar. Jadi ikutlah, kalau tempat tu buat 2, ya waksa pun ya. Kalau lupa masjid dia waksa. Masjid dekat-dekat ni masjid Batu Nang waksa. Ustaz buat daripada dulu lagi. Masa PKP baru ni, selepas PKP ada satu jamaah di satu masjid berdekatan kawasan kita ni. Sekarang saya tak tahu lah macam mana masjid tu. Jadi ada seorang jamaah tu masa PKP kan kajian azan sekali. Nampak cepat ni. Bukan zaman Nabi memang azan sekali lah. Pak azan tu tak ada main sunat dan apa tu khutbah. Okay. Jadi lepas PKP pun satu masjid sekitar kita ni
Dia buat terus begitu. Kali azan je. Jadi seorang ahli jamaah marah kata imam, orang buat begitu ni masjid lain azan 2 kali belaka. Ni nak main sunat qabliyah Jumaat tak dam dia kata. Main azan dulu. Jadi orang situ tanya saya macam mana saya. Semayang, orang ni nak semayang qabliyah, orang ni nak buat ikut Nabi terus dah. Azan sekali je. Jadi orang nak main sunat qabliyah ni nak buat lagu mana? Okey, dia tanya pula hukum semayang qabliyah Jumaat. Saya dah sebut dulu dalam bab semayang Jumaat. Di mana kalau ikut hadis-hadis yang sahih sungguh, kita belajar hadis ni, dalam beberapa kitab mazhab kita dia ada sebut tentang semayang sunat qabliyah ni, ada dia letak qabliyah Jumaat. Sebab tu orang kita amal ada beberapa kitab fiqh, ada sebahagian besarnya tak sebutlah. Dalam kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i sendiri, kita induk dalam mazhab kita, tapi banyak juga pandangan Imam Syafi'i ini kita dah ikut sebenarnya. Ulama dalam mazhab kita ni, kitab fiqh kita kalau ikut asal sungguhnya Al-Um tu lah karangan Imam Syafi'i nya. Anak murid dia tulis apa yang diajar oleh Imam Syafi'i ni. Kebetulan masa saya belajar di peringkat ijazah pertama dulu, sukatan fiqhnya kitab Al-Um ini. Kitab Al-Um. Kitab ni apabila diajar oleh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Patani, yang buka pondok di Kuala Libai. Lepas dia dah mengajar, pecing, sukatan tu orang tukar. Sebab orang nak mengajar pun tak boleh kita tu. Balik Azhar pun tak sanggup mengajar. Zaman saya belajar dulu pun kalau dia tak sihat ke, tak ada orang sanggup hati nak baca kita. Kita ni tak ada koma, tak ada nokta, ustaz gitu je. Kena letak koma sendiri, nokta sendiri. Ayuhlah okay. Pernah masa nak dapat pengiktirafan dulu, Syekhul Azhar nama Jabul Haq. Dia datang, dia tengok terkejut dia. Orang Melayu belajar kitab Al-Um, orang agak ada belajar. Orang Melayu belajar kitab Al-Um, syarah pula dalam bahasa Arab. Itu belajar dalam bahasa Arab. Dia mengajar di Mekah, Darul Muluk ni. Rabitah Alamil Islami antara Muslimin. Alim orang. Saya belajar dengan dia 7 tahun setengah. Termasuk Sahih Bukhari itu, guru yang pertama saya ni ialah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Semua kitab dia sampai pada pengarang. Kalau hadis tak sampai pada pengarang, Bukhari sampai pada Nabi, Muslim pun begitu. Jadi jaga hak tengok Allah. Iktiraf tahun 3 lalu masuk di Azhar selepas diploma di Pusat. Kemudian dia tengok pelajar pun jawab dengan fasih dalam bahasa Arab, tapi berlatih dia dah tu. So tanya soalan ni beridah apa jadi dalam kelas tu pelajar tanya tu jawab masalah. Jadi Jarul Haq Syekhul Azhar masa tu kejut tengok masuk pula satu lagi kelas, kebetulan orang petani. Orang petani ni duduk Mekah lama, Ustaz Abdul Rahman alim orang ni. BA dia, master dia, PhD dia bahasa Arab di Universiti Azhar. Lama dulu, lama awal merdeka gitu lah. Kemudian dia duduk di Mekah sehingga dia lupa bahasa Melayu. Mula-mula mari tak pandai cakap Melayu, tak ingat. Mainlah bahasa Arab. Mengajar kesusastraan Arab yang begitu. Jadul Haq tengok kejut, Allah berharap. Macam mana orang Melayu boleh mengajar gini rupa ni. Itu antara sebab lah pengiktirafan dia peringkat secara awal. Uniza itu saya belajar di sana dulu. Okay. Jadi nak ayat ni dalam kitab Al-Um tu suka tahu masa saya belajar tu. Imam Syafi'i kata 30 tahun lebih yang lalu masih tebal dalam ingatan saya. Imam Syafi'i kata di sisi dia yang paling berdasar pada hadis-hadis yang sahih, tidak ada suatu dalil yang sahih, dia kata, tidak ada suatu dalil yang sahih yang sabit datang daripada Nabi bahawa Nabi ada sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Ini Syafi'i sendiri kata dalam kitab Al-Um. Tidak sabit kata.
dengan hadis-hadis yang sahih yang datang daripada Nabi, tidak ada. Maka di sisiku, kalau ada ruang untuk sembahyang sebelum Jumaat, kata Imam Syafi'i, ialah sembahyang sunat mutlak, iaitu sunat mutlak, semata-mata sembahyang sunat. Niatnya saja aku sembahyang sunat mutlak. Terutama kalau ada azan 2 kali. Kalau zaman Nabi dulu azan sekali nak sembahyang sunat boleh. Nabi masuk dalam masjid, Nabi naik atas mimbar. Nabi beri salam, Nabi duduk, bila azan, Nabi tu khutbah. Dah lepas azan, nak main sunat boleh. Nabi khutbah, dengar khutbah lah. Begitu buat para sahabat, dengar je lah khutbah selepas azan. Kemudian kalau mari awal, sembahyang sunat mutlak, semata-mata sembahyang sunat. Boleh, hari Jumaat boleh. Tapi setengah kitab kita yang kita baca, kita tak jauh ini, dia tambah bahawa ada sunat qabliyah Jumaat. Kalau ikut dalil-dalil sungguhnya yang kuatnya, tidak ada yang sabit datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang kita baca pada malam ni. Satu lagi saya nak sebut berkenaan dengan kita pergi umrah ke haji ke, pergi haji lah. Apabila kita datang di Mina ni, maka orang tabung haji ni, sebab berdasarkan kepada muzakarah ahli jawatan kuasa jamaah tabung haji ni, dia ada jawatan kuasa muzakarah, dia bincang ke haji. Dalam muzakarah ulama-ulama dan tabung haji ni terlibat dengan kerja haji ni, dia buat keputusan bahawa kita orang mazhab Syafi'i ni, apabila kita pergi di Mina masa haji, kita sudah duduk lama di sana, dia kata, maka kita sudah menjadi orang mukim di sana. Maka kita tak boleh lagi sembahyang orang musafir. Itu dia punya pegangan, tak boleh lagi sembahyang orang musafir. Artinya tak boleh kosor lah, tak boleh kosor. Maka orang pergi haji hari ni, kalau ikut pimpinan-pimpinan tabung haji ni, dia tak bagi kosor. Dia suruh sembahyang jamak je. Sembahyang jamak dalam keadaan tamak, buat penuh. So, jamak tu dia ambil mana pula? Dah ada musafir. Jamak tu dia ambil al-jamu li-darurah. Jamak kerana sebab darurah, payuh di Mina ni, dengan air payuh ini, jamak. Tetapi buat tamak sebab kita sudah tidak musafir. Saya sebut dah 2 minggu yang lalu, bagaimana tentang orang musafir ni boleh sembahyang qasar ni berapa lama. Jadi mazhab kita paling keras sekali 3 hari je. 3 hari sahaja. Tak masuk hari pergi, hari balik. Tak boleh pergi Makkah hari hari. Ya. Nak jemput haji tu 30 hari dah tu minum. Jadi dia kira sudah tidak boleh menunaikan sembahyang qasar lagi. Tapi oleh kerana suasana pula payuh apa gitu gini, dia akan boleh jamak pula. Kerana darurah, kerana kesusahan dan sebagainya. Nanti kita akan tengok ke depan lagi, ada dalam Sahih Muslim kita, Nabi Madinah pun ada buat Nabi jamak. Tapi tidak kosong, kerana ada sebab sesuatu yang darurah dan keperluan, kerana hajat, boleh juga kita jamak sembahyang. Tapi nak kosong tak boleh. Nabi pun nak di Madinah. Nanti kita akan bertemu hari ini, saya akan uraikan dengan lebih panjang lagi, insyaAllah. Orang nak bedah, doktor bedah, saya sudah sebut dulu. Doktor bedah umpamanya, dia kena masuk dewan bedah tu 8 jam katakan. Masuk pukul 12.30, tubik tak tubik pukul 6. Pukul 6 nanti. Maka Zuhur tu kena duduk dalam bilik bedah. Nak buat lagu mana? Dia tak musafir. Maka ini dipanggil darurah ataupun ada hajiat, keperluan, maka dia boleh jamak, sama ada dia nak jamak takdim ataupun nak jamak takhir. Begitu juga di negara-negara yang ada 4 musim. Kita belajar, masa belajar boleh tahan, boleh keluar. Masa puasa, orang di Amerika, di England, masa puasa melibatkan kadang-kadang dia macam masa sejuk ni, saya duduk di Syria pun sama. Pukul 11 tu zuhur dah. 11 pagi zuhur dah. Pukul 2 petang tu asar dah.
Pukul 4 lebih maghrib dah. Jadi pukul kita masuk pukul 11 tu zuhur dah, kita masuk biasa pukul 12. Pukul 2 masuk. Kita tubik nanti 4:30 garik tu. Maka kita duduk dalam dewan peperiksaan. Jadi nak buat lagu mana semaya? Zuhur tu baru tadi, asar tu duduk tengok. Kalau masa belajar boleh kita keluar dewan kuliah tu. Masa periksa kalau kita tinggal tak dulu kita tak jawab habis. Maka boleh kita jamak, tapi tak boleh kosong. Kita jamak tak kedim. Mayang zuhur tu jamak dah asar dalam waktu zuhur. Tubik garik pun tak guna asar mayang dah. Okay. Maka suasana yang seperti itu muzakarah jamaah tamu haji ni, dia kata kita jamak sahaja dengan tamat, tidak qasar, sebab kita sudah tidak musafir. Kalau kita sendiri nak buat mana? Kalau kita sendiri pergi, kita qasar sahaja. Itulah yang tepatnya, kerana itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pilihan jumhur ulama, majoriti para ulama, boleh kita qasar sahaja. Manakala di padang Arafah kita jamak dan qasar, di Muzdalifah jamak dan qasar, di Mina sahaja Nabi qasar sahaja. Begitulah yang Nabi amal, begitulah Abu Bakar, begitulah Umar, begitulah Sayyidina Uthman di peringkat awal sebelum dia kahwin dengan situ, dan begitulah yang disebut oleh sebahagian besar para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ramai lagi para sahabat yang menceritakan demikianlah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi warna besar jawatan kuasa muzakarah tamu haji dengan ahli-ahli Nabi. Kita nilai lah, kita nilai. Nak ikut tamu haji pun tak apa, boleh. Bukan kata saya kata salah Tapi kalau nak ikut sunnah sungguh, qasar sahaja di ketika di Mina. Allah Ta'ala anhu alam. Ada soalan dalam grup kita dah Saya jawab beberapa soalan sebelum sembahyang Isya. Siapa tadi buat jawab Soalan yang pertama yang dituan Chris masuk insya-Allah. Okey, yang pertama iaitu kita pergi di hotel dan sebagainya. Hotel pula milik orang Cina orang kafir lah. Jadi pekakah-pekakah dalam hotel ataupun homestay yang kita sewa tu, boleh tak kita guna? Gelap tinggal maku, tak gelap tu dia minum arak ke wangnya ke apa ke, makan daging babi ke dan seumpamanya. Apakah sikap kita apabila kita berdepan dalam suasana yang seperti itu? Boleh guna tak pekakah dia? Boleh. Boleh? Okey. Bila jawab dah boleh. Okey. Sebenarnya boleh boleh. Kerana hadis-hadis yang banyak, antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada sahih hadisnya. Zaman Nabi lagi, para sahabat dah tanya dah, bagaimana tinggal makhluk orang bukan Islam, Yahudi dan sebagainya. Boleh tak kita nak guna? Nabi SAW menjawab, basuhlah dan gunalah. Nabi suruh basuh dia, lepas tu guna. Basuh itu pun berlaku perbahasan yang panjang di kalangan para fuqaha daripada berbagai mazhab, termasuk ulama hadis. Sebahagiannya mengatakan bahawa perintah basuh bukanlah perintah wajib, perintah sunnah. Kalau kita tak basuh pun tak apa. Yang pentingnya secara zahirnya kita tengok bekas tu bersih tak lah. Dari segi baunya, dari segi rasanya, kalau tak ada bersih lah. Tak ada najis dari segi bau, rasa. Tak ada dari segi baunya, bersih dia, buah tak gerak molek dah, mana sudah dibasuh. Pada asasnya kalau kita nak guna tak apa, tapi lebih baiknya kita basuh dulu lah.
Oh tapi tak tahulah dia top aja gitu dah. Tapi kita tak tengok. Jadi kita berdasarkan kepada yang zahir. Yang kita tak tengok tu tak zahir ke lah. Dia buat arak ke, dia buat benda najis ke, kita tak tahu. Kita tengok bekah tu bersih. Kita nak ikut Nabi-nya, basuh dulu lah sebelum kita guna. Toh dia masuk apa kita tak tahu. Heater pun gitu juga. Pemanah air tu kadang-kadang yang masuk ikut dalam tu kan. Patutnya panah air je. Okay. Jadi basuh dululah lebih baik. Tapi kalau kita tengok je lah dia makan lagi babi yang bekah tu. Lagu mana? Kalau dalam mazhab kita kena sama. Kena sama 7 kali, salah satunya air tanah. Arak najis biasa, basuh saja, tak sama, tak apa, lagi babi saja. Tetapi menurut jumhur ulama, majoriti para ulama telah saya sebut dahulu, bab najis. Di mana mazhab kita paling keras bab babi. Mazhab lain, kalau babi itu hidup, kita kalau babi itu hidup pun sentuh kena sama juga. Kalau kita basuh lah macam anjing juga. Dikias pada anjing. Mazhab lainnya kalau hidup dia tak najis. Kalau dalil, kalau dalil dia najis. Dia main kebun kita apa gitu gini, tak ada dalil bahawa dia najis. Apabila dia mampu, orang makan pun mampu dah lah. Pakai Cina dia masak, barulah kena sama. Tapi di sisi sebahagian ulama, basuh saja pun memadai. Najis biasa je, bukan najis mughallazah. Najis mughallazah ni macam mazhab Maliki dan kita tak ada najis mughallazah. Dan hadis pun tak ada. Istilah dalam mazhab kita dia, dalam hadis-hadis pun tak ada. Mazhab kita oleh kerana Nabi suruh basuh 7 kali jilatan anjing, maka najis pula salah satunya air tanah. Tetapi saya sudah urai panjang dulu bab najis, mazhab Maliki dan lain-lain tu. Ini dia panggil amrun ta'abbudi. Nabi suruh basuh je, tapi Nabi tak koyak dia najis. Imam Syafi'i dah lawan lah dengan Imam Malik. Masa dia muda lagi, dia kata suruh basuh najis kan. Imam Malik kata tak semestinya yang Nabi suruh basuh tu najis. Kita nak kata najis ni mesti kena ada dalil yang terang daripada Nabi, kata Imam Malik. Tapi dalilnya tak ada. Maka kalau kita nak kata najis, kena ada dalil yang terang. Nabi suruh basuh saja tak boleh jadi dalil. Berwuduk kita basuh tak? Basuh bukan kerana najis. Mandi bukan kerana najis, basuh dia kok. Kata Imam Malik begitulah. Kemudian dari Nabi suruh basuh 7 kali, Nabi suruh basuh kita ikut sunnah. Dan tidak ada dalil pula orang tak basuh 7 kali Nabi marah dan sebagainya. Kalau nak kata dia wajib, Nabi marah kalau orang tak buat. Tapi tak ada pula Nabi marah, Nabi hanya goyak je. Apatah lagi Imam Malik kata daripada zaman sahabat, zaman tabi'in. Imam Malik ni tabi'ut tabi'in, anak murid tabi'in. Hanya buru tu teruk lagi, dia kata. Hanya ikut dawahannya mai kat kita, basuh boleh makan. Tak sama pun. Para sahabat lagi di zaman sahabat, tabi'in, wahai kacil lah dia kata. Kacil tak ada minum, ya Allah kata. Wah mesti dia binatang. Berdawahannya para sahabat, para tabi'in basuh biasa je, basuh darah tu je, nanti darah lapor-lapor makan. Taklah dia samuk 7 kali, satu air tanah, tak ada. Kata Imam Malik, kalau najis sungguh kena basuh dengan air kerana najis, termasuklah air tanah. Hak ni lebih aula lagi, lebih utama lagi. Dia gigit benar, berdawahannya. Hak tadi dia jilat je. Ini Nabi tak suruh pula, cuma bekah je. Nabi suruh basuh salah satunya air tanah. Jadi berlaku perbahasan yang panjang di kalangan para ulama. Kata dakwa ni dia kata zaman Nabi tu ada berlaku penyakit anjing gila. Sebab tu Nabi suruh basuh. Anjing gila ni bekah dia pun kalau kita makan kena virus dia. Jadi macam anjing juga. Dia tekok kita pun jadi gila juga kita. Jadi panjang perbahasan dia. Jadi kalau kita tengok zahir, kalau ikut mazhab kita dia makan lagi babi, wali itu basuh salah satunya air tanah. Kalau kita nak ikut jumhur ulama, basuh biasa tu tak sudah memadai. Dia hanya najis biasa je, bangkai biasa.
Begitu juga makanan-makanan yang lain. Dan kalau kita tengok di surah Al-Sin, kita boleh lihat. Termasuk kalau ni ada orang tanya saya, baju bandar ni kena basuh tak Ustaz? Kalau kita pakai awak senayang. Kena basuh. Pun sama juga. Macam pekakah tadi juga, walaupun tak ada dalil yang terang berhubungan itu, para ulama kias. Baju-baju, termasuk baju baru, sunat hukumnya kita basuh. Sunat hukum kita basuh. Tapi tak mau basuh tak apa. Beli jaket bandar, tengok ni tu sejam. Tak ada najis, tak ada tiger, bersih je. Memang dia dah basuh dah. Bulan dia jual. Kita nak pakai mai semayang Isya, jadi terima pun tak apa. Zahirnya tak ada najis. Tapi kalau kita basuh, itulah yang lebih baik. So pakaian ni, pakaian biasanya dipakai oleh orang kafir lah, daripada ummah mereka ni. Basuh itu adalah lebih baik, lebih afdal dan sunat hukumnya di sisi para ulama dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sekali itu saja kuliah kita pada malam ini, kita sambung waktu yang berapa insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.